Segalanya di hujung jari anda. Jika seorang di antara kalian berpuasa, jangan berkata kotor dan buruk. Okey. Jika seseorang makinya atau mengajaknya untuk bertengkar ataupun bergaduh, hendaklah dia yang berpuasa tu mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa, dalam hati dia lah. Okey. Kalau ada orang bercakap dengan tuan-tuan, dia cakap perkara buruk dan sebagainya, kita sebut dalam hati kita, inni ru'um shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi itulah antara perisai ataupun fungsi puasa itu sebagai perisai. Baik. Yang seterusnya, bau mulut orang sedang berpuasa. Ini dalam hadis kursi yang mana Allah SWT berfirman, demi zat Nabi SAW berfirman, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad dalam kekuasaannya, bagi Allah bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum dari bau minyak kasturi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bau mulut ni kalau di sisi manusia memang busuk lah, tapi ini adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia lebih harum dari bau minyak kasturi. Okey. Yang seterusnya, kelebihan puasa, ada dua kegembiraan yang diberi kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi ni, orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Ini dua. Apa maksud berbuka dan bertemu Tuhannya, tuan-tuan? Orang ada dalam dunia ni, orang yang hidup, selama-lamanya dia tak boleh tengok muka, tak boleh tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Selama-lamanya dia tak boleh tengok. Dia takkan tahu. Dan orang-orang ni adalah orang-orang yang dijauhkan oleh Allah SWT daripada nikmatnya, daripada nikmat iman, nikmat Islam. Dia dijauhkan. Dia memang tak boleh, dan di akhirat nanti dia akan dimasuk kepada api neraka. Dia takkan nampak Allah SWT selama-lamanya. Tapi ada satu golongan yang mana dia nak lihat Allah SWT, dan dia beribadat dengan cara yang Allah SWT suka. Dengan salah satunya adalah berpuasa. Jadi kaitannya adalah bila kita berpuasa, kita bergembira, dan insya-Allah di akhirat nanti kita akan bergembira bertemu Allah kerana puasa kita yang dulu. Jadi puasa ni dia menjadikan kita untuk masuk syurga lah. Itu maksud dia. Sebab bila masuk syurga, insya-Allah kita boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, dalam syurga ada satu pintu, dan pintu ni bernama Ar-Rayyan, dan pintu ni hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa sahaja. Jadi dalam syurga ada banyak pintu, ada pintu solat, ada pintu jihad dan sebagainya. Tapi ada satu pintu yang khas Nabi sebut dalam hadis, iaitu pintu bernama Ar-Rayyan. Dan pintu Ar-Rayyan ni khas untuk orang yang berpuasa. Dan kita tahu pintu-pintu lain ni ramai orang boleh masuk. Pintu solat, semua orang solat. Pintu jihad, pada zaman-zaman tertentu ramai yang masuk ataupun menyertai jihad. Tapi puasa ni dia bukan seperti pintu-pintu yang lain tu. Macam pintu solat ada azan, ada orang yang paksa kita, ada orang yang panggil kita. Kadang-kadang ayah kita panggil kita solat sekali. Pintu jihad kadang-kadang disuruh diarah oleh pemerintah, diarah untuk berjuang dan sebagainya. Tapi pintu puasa ni sendiri kena buat. Tak ada orang yang paksa dia. Kalau dalam bulan Ramadan tu dia makan, dia tak bagi tahu orang lain, orang tak tahu, orang semua ingat dia puasa. Okey. Jadi pintu Ar-Rayyan ni bila diceritakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, Abu Bakar tanya, boleh tak saya nak masuk ke semua pintu-pintu ni? Pintu jihad, pintu solat, pintu puasa dan lain-lain pintu. Apa kata Nabi? Nabi SAW sebut, Al-Kamakal, aku berharap engkau lah Abu Bakar salah seorang yang dapat masuk semua sekali pintu-pintu tu. Jadi kita ni harap-harapnya kita bolehlah masuk pintu puasa ni.
Dan semua pintu-pintu yang ada di dalam syurga tu. Tuan-tuan tahu tak nikmat syurga ni macam mana? Saya cerita kat tuan-tuan. Bila kita sampai dekat pintu syurga tu, ada malaikat yang dah tunggu kita. Dan kita dah mula bau harum, seharum-harumnya. Sebab kita ni belum masuk syurga lagi, kita baru di luar, tapi kita dah bau harum syurga tu. Dan kemudian malaikat-malaikat tu akan memberi salam, Assalamualaikum, kepada kita. Dan kita akan jawab, Waalaikumsalam. Dan kemudian pintu syurga tu akan dibuka. Dan bila tuan-tuan, puan-puan berdiri di pintu syurga tu, malaikat tu akan tanya, nampak tak ada istana atau bukit tu? Dan kita akan sebut, ya, saya nampak. Itulah tempat awak di dalam syurga nanti. Dan sebelum kita nak berjalan, berlangkah menuju ke syurga tu, akan ada ribuan pelayan yang menunggu kita di pintu syurga tu. Di syurga ni, kita akan dilayan seperti raja. Dan kita tak akan ada rasa kesedihan. Kita akan rasa gembira sepanjang masa. Di dalam syurga ni ada satu pokok, yang mana pokok ni bernama pokok tuba. Pokok tuba ni dia mengeluarkan buah. Tapi buah dia bukan buah, dia keluarkan baju. Dan setiap hari para ahli syurga ni akan menukar pakaian 2 kali. Dan pakaian tu akan diambil daripada pokok tuba ini. Pokok-pokok yang ada dalam syurga ni tuan-tuan, kata Nabi Ibrahim AS ketika bertemu dengan Nabi Muhammad dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi Ibrahim suruh bagi tahu pada Nabi Muhammad bahawasanya syurga ni pokok-pokoknya adalah zikir-zikir kita di dunia ni. Jadi Allah SWT akan menyediakan kita tanah yang kosong, dan kita yang akan hias tanah-tanah tu dengan zikir-zikir kita, iaitu pokok-pokok yang akan muncul di syurga nanti. Lagi banyak kita zikir, lagi banyaklah pokok-pokok di syurga. Dan kemudian pokok-pokok di sana tuan-tuan, warnanya berubah-ubah. Apabila angin menyentuh daun-daun pokok ni, dia mengeluarkan bunyi yang kita tak pernah dengar. Tuan-tuan, Allah SWT tak beri dengar di dunia ni, tapi insya-Allah Allah akan beri dengar pada tuan-tuan di akhirat nanti. Dan ini yang kita nak daripada Allah SWT, supaya Allah SWT Allah SWT tak akan menzalimi seseorang hamba tu. Di dalam syurga ni kita muda sepanjang masa. Dan tuan-tuan tahu tak, di dunia ni waktu yang manusia suka untuk melihat kepada matahari adalah waktu matahari terbenam atau matahari naik. Dalam bahasa Inggeris sebut sunset ataupun sunrise, kan? Matahari naik atau matahari terbenam lah, matahari terbit atau matahari terbenam. Di syurga, waktu matahari terbit atau terbenam tu adalah sepanjang masa. Sepanjang masa. Dan di syurga tuan-tuan boleh nampak sungai-sungai yang mana batu-batunya adalah batu-batu belian dan permata. Batu-batu di syurga tu adalah batu-batu belian dan permata. Sungainya sama ada sungai susu, sungai-sungai air yang manis ni, ataupun arak dan sebagainya. Sungai-sungai yang mana Allah SWT halalkan untuk orang Islam ataupun ahli syurga ni minum. Boleh minum, boleh mandi. Dan dalam hadis disebut untuk ahli syurga ni Allah SWT kurniakan satu kenderaan, yang mana kenderaan ni adalah kuda bersayap. Allah SWT sediakan, yang mana dia boleh berterbang di mana-mana bahagian dalam syurga yang dia nak pergi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh terfikir bagaimana syurga ni terlalu seronok dan sebagainya. Kenapa ada manusia di dunia ni dia sanggup bangun qiyamul-lail, dia sanggup sedekah duit yang banyak? Sebab apa? Dia dah tahu dah kelebihan-kelebihan syurga yang dia akan dapat. Tuan-tuan nak istiqamah dalam ibadat, bacalah tentang syurga.
tuan-tuan nak jauh daripada dosa, bacalah tentang neraka. Syurga ni terlalu cantik dan indah. Ada rumah-rumah di langit. Allah SWT sediakan apartmen di bintang-bintang. Allah SWT sediakan kemah-kemah yang berupa emas dan perak. Kemah akan ada dua. Di sebelah kanannya emas, di sebelah kirinya perak. Allah SWT akan menyediakan makanan-makanan yang tak akan rosak dan sebagainya. Dan orang-orang ahli syurga ni tak perlu pergi ke tandas. Apabila dia makan dan sebagainya, dia akan keluar sebagai peluh. Ini semua disebut dalam hadis. Mudah-mudahan kita dapat masuk syurga, insya-Allah. Amin. Baik, rukun puasa. Rukun puasa, apa maksud rukun? Rukun ni maksudnya tiang. Rukun ni maksudnya tiang. Jadi rukun puasa maksudnya tiang puasa. Kalau kita tak jaga tiang-tiang ni, maka robohlah puasa kita. Rosaklah kita ni puasa. Yang pertamanya adalah tiang yang pertama. Okey, rukun puasa ada dua. Tiang yang pertama adalah niat. Nak puasa mesti niat. Mesti niat. Yang keduanya adalah meninggalkan hal-hal yang boleh membatalkan puasa. Ini dua tiang. Kalau tuan-tuan jaga dua tiang ni, insya-Allah puasa kita sah di sisi Allah SWT. Baik, untuk niat, apakah kita kena niat setiap malam ataupun boleh niat sebulan terus? Jadi kedua-duanya dibolehkan. Kedua-duanya dibolehkan. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, kita perlu berniat setiap malam. Setiap malam berniat untuk puasa esok. Tapi kalau mengikut mazhab Maliki, boleh berniat sebulan terus. Ustaz, saya nak niat cara dua-dua sekali. Niat setiap malam pun saya buat, sebulan pun saya buat. Boleh. Janji niat. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita sebut tadi, yang pertamanya niat, yang keduanya memelihara diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Nombor satunya yang paling jelas adalah makan dan minum lah. Makan dan minum walaupun sedikit ataupun banyak. Jadi kalau kita sahur tu, di celah-celah gigi kita tu ada sikit lagi makanan. Jadi waktu zuhur, kita tertelan makanan tu walaupun sikit, membatalkan puasa kita untuk hari tersebut. Okey, jadi tak boleh makan atau minum walaupun sedikit atau banyak. Yang keduanya, perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Apa maksud rongga? Rongga ni adalah lubang-lubang yang ada di badan kita. Sama ada lubang itu adalah kemaluan kita, ataupun lubang hidung, ataupun lubang telinga, ataupun lubang mulut kita. Ini adalah lubang-lubang yang kalau kita masukkan sesuatu padanya, membatalkan puasa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah ni ada tak sengaja dan ada yang sengaja. Kalau muntah tak sengaja, tak membatalkan puasa. Tapi kalau muntah yang sengaja, kita masukkan jari ni dalam mulut, ataupun kita masukkan sesuatu supaya kita muntah, itu membatalkan puasa. Yang keempat ialah hubungan suami isteri, iaitu hubungan badan, hubungan seksual di siang hari, membatalkan puasa, tidak boleh. Yang seterusnya, mengeluarkan air mani, sama ada mengeluarkan air mani dengan sengaja, membatalkan puasa. Yang seterusnya, wanita yang datang uzur ataupun datang bulan, ataupun mengeluarkan darah nifas selepas melahirkan anak dan sebagainya, ini semua tidak wajib berpuasa. Kalau berlaku, dia membatalkan puasa pada hari tersebut lah. Yang terakhir adalah sama ada dia hilang akal ataupun masuk gila, ataupun dia keluar daripada agama Islam. Ini membatalkan puasa.
Jadi membatalkan puasa ni, kalau kita boleh jaga semua ni, insya-Allah kita sahlah puasa kita pada hari tersebut. Saya faham tuan-tuan mungkin ada soalan macam Ustaz, macam mana kalau orang tu ambil suntikan ataupun dia guna inhaler, adakah membatalkan puasa dan sebagainya? InsyaAllah kita akan bincang selepas ni. Hukum-hukum kita akan bincang selepas ni, insyaAllah. Segalanya di hujung jari anda.